Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan tugasan kumpulan daripada subjek logik klasik dan moden, kami memilih tema pemikiran kritis untuk menjadikan tema utama di dalam kajian yang kami akan jalankan. Dan pensyarah kami ialah Dr. Wan Haslan bin Khairuddin. Baiklah. Jadi artikel yang telah kami pilih untuk menjadikan kajian ataupun rumusan di dalam slide ini adalah artikel yang bertajuk tentang pemikiran kritis dalam pembelajaran dan pengajaran. Yang mana daripada artikel ini kami dapat mengenal pasti sedikit sebanyak tentang berkaitan dengan ilmu mantik yang kami pelajari semasa di dalam kuliah. Dan penulis bagi artikel ini adalah Dr. Zainab binti Nawab Khan, yang mana beliau daripada APG Keningau. Next slide. Hai, nama saya Ahmad Fuad bin Zamri, nombor matrik saya A197368. Dan saya Zul Hakimi bin Jaiz dengan nombor matrik A197403. Hai, saya Luqman Al-Hakim bin Syukri, A194179. Hai, nama saya Muhammad Irfan bin Zamri, nombor matrik A196543. Hai, nama saya Muhammad Hafiz bin Muhammad Ali, A197355. Next slide. Berdasarkan artikel yang kami ambil adalah pemikiran kritis. Konsep pemikiran kritis. Pemikiran kritis merupakan salah satu elemen kemahiran berfikir aras tinggi, kebat yang sering disalahertikan. Yang kedua, dimukakan John Dewey memperlihatkan keupayaan berfikir secara kritis sebagai penanda aras tertinggi dalam proses berfikir dan menyelesaikan masalah yang berasaskan pemikiran reflektif. Yang ketiga adalah pemikiran kritis merupakan satu konsep yang berkait dengan tahap intelektual individu, khususnya dalam membuat penakkulan logik dalam berhujah dan telah diadaptasi dengan pelbagai pandangan dan pendekatan dalam teori-teori pemikiran yang berevolusi dari masa ke semasa. Next slide. Seterusnya, pendekatan menurut perspektif Robert Ennis. Robert Ennis menggunakan pendekatan taksonomi falsafah dalam kajiannya. Definisi bagi pemikiran kritis ialah pemikiran yang munasabah, reflektif dan berkaitan dengan kepercayaan individu. Menurut Robert Ennis, matlamat pemikiran kritis ialah kepercayaan individu terhadap sesuatu perkara yang perlu dilakukan dalam proses menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Ciri-ciri keterampilan pemikiran kritis menurut Robert Ennis. Yang pertama, mendapat kenyataan yang jelas mengenai sesuatu perkara seperti tugasan. Yang kedua, mendapatkan sebab. Yang ketiga, perlu mendapat maklumat yang sesuai. Yang keempat, menyebut punca sumber maklumat. Dan yang terakhir, yang kelima, bersikap relevan, iaitu fokus pada isu utama. Next slide. Pemikiran kritis menurut Farqion. Farqion mentakrif pemikiran kritis terbahagi kepada situasi apabila minda individu membuat aktiviti menginterpretasikan, menganalisis, menilai, membuat inferen, penjelasan dan regulasi kendiri. Pemikiran kritis juga mementingkan individu yang bersikap reflektif dan mempunyai matlamat. Individu yang berfikiran kritis dapat mencabar pemikirannya untuk mencapai tahap kepuasan dalam membuat justifikasi permasalahan. Berfikir secara kritis juga memerlukan individu yang mengaplikasikan pelbagai piawan tingkah laku dalam menyelesaikan masalah. Piawan ini dikelompokkan kepada 3 kategori, iaitu yang pertama, standard intelektual, yang kedua, elemen penakkulaan, dan yang terakhir, yang ketiga, trait intelektual. Next slide. Seterusnya daripada pendekatan KPM. Konsep kritis ialah sebagai salah satu elemen kebat yang mempamerkan kebolehan untuk menilai sesuatu idea secara logik dan rasional, untuk membuat pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang munasabah. Next slide.
Berikut merupakan strategi pelaksanaan yang dianjurkan KPM. Yang pertama, penyoalan, menguasai konsep kebat, strategi pengajaran, menguasai isi kandungan mata pelajaran. Next slide. Seterusnya berkaitan dengan matematik, iaitu pendekatan Ennis dan pendekatan Passion. Pertama sekali, pendekatan Ennis. Yang mana kita lihat daripada pendekatan Ennis, sedikit sebanyak mempunyai yang kita kata boleh mengkaitkan dengan mantik. Iaitu dengan menggunakan pendekatan Ennis, kita perlu mendapatkan kenyataan yang jelas mengenai sesuatu perkara, kemudian kita perlu mendapatkan sebab, kemudian perlu mendapatkan 3 maklumat yang sesuai, sebutkan punca sumber maklumat yang diperolehi, bersifat sensitif terhadap tahap pengetahuan dan perasaan orang lain, dan yang terakhir menyelesaikan masalah atau isu dengan teratur. Jadi daripada pendekatan ini kita boleh lihat ianya boleh bila kita kata menggunakan pendekatan ini, kita boleh mengelakkan daripada ralat dan falasi. Di mana di dalam ralat dan falasi antaranya ciri-ciri yang mana pernyataan tersebut ada ralat adalah bila tidak menepati syarat dalam istiqra'. Kemudian hanya berpegang pada panca indera semata-mata, hanya berpandu akal semata-mata, bukti tidak mencukupi, taksub kepada pendapat yang belum pasti, bias atau bukti palsu. Kemudian pada pendekatan Passion juga sebenarnya ada berkaitan dengan mantik, iaitu dalam mulahazah, tajribah, fara' al-furud, tahqiq al-furud dan ta'mim al-hukum. Next slide. Berkaitan mantik dengan pemikiran kritis yang seterusnya adalah daripada kemahiran berfikir aras tinggi ataupun kita kenali mereka sebagai kebat. Penting bahagian takrif yang tepat untuk memahami definisi kebat. Kefahaman yang jelas akan definisi kebat akan membawa perbincangan dan penghujahan yang tepat. Pernyataan yang tepat pula membawa kepada hukum dan kesimpulan yang tepat. Jikalau sekiranya kebat tidak betul-betul difahami sama ada daripada pelajar ataupun guru sendiri, bagaimana kebat itu dapat dibincangkan dan dikeluarkan secara tepat penghujahannya. Yang seterusnya, pendekatan Kementerian Pendidikan Malaysia. Penggunaan istiqra' penting untuk mendapatkan sesuatu informasi. Istiqra' ialah membuat kajian dan penelitian terhadap benda-benda tertentu secara khusus, kemudian membuat keputusan dan kesimpulan secara umum, meliputi perkara yang dapat dikaji dan tidak dapat dikaji. Dalam kaedah ini terdapat 2 keadaan dan 2 istiqra' yang digunakan, iaitu yang pertama istiqra' tam dan yang kedua istiqra' naqis, sesuai dan bergantung kepada situasi semasa. Sebagai contoh, untuk mengkaji tahap pelajar boleh membaca di dalam kelas, mereka akan menggunakan naqis, manakala untuk kajian secara umum akan menggunakan tam. Dan seterusnya, pihak KPM juga menggunakan satu kajian yang mana tersusun seperti mulahazah, iaitu pemerhatian awal, kemudian tajribah yang mana tajribah adalah proses mengkaji itu sendiri, dan fara' al-furud ialah satu andaian dan hipotesis awal untuk menentukan hasil daripada kajian, dan tahqiq al-furud adalah pengulangan bagi kajian itu sendiri untuk memastikan apa yang dikaji itu betul-betul faktanya dan tidak bercanggah. Dan akhir sekali ialah ta'mi al-hukum, iaitu menetapkan hukum dan kesimpulan yang paling tepat kepada apa yang hendak disampaikan. Next slide. Kesimpulannya, penguasaan teknik berfikir secara kritis penting untuk dipelajari semua pihak, tidak kira guru atau murid, meskipun pada aras yang berbeza. Guru memahami cara menghasilkan dan memahami penggunaan kebat dalam pelbagai bentuk soalan, manakala murid perlu faham untuk menjawab soalan dalam masa yang sama mendalami ilmu tersebut. Peraturan dan disiplin ilmu perlu diberi perhatian sepenuhnya agar menghasilkan penghujahan yang tepat dan jitu serta tidak berlaku sebarang ralat. Next slide. Sekian itu sahaja daripada kami. Saya mewakili kumpulan saya ingin memohon maaf sekiranya terkurang. Terima kasih kerana menonton.